Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala likulli syai'in sababa bil masyi'ah. Wassalatu wassalam ala turjuman uluhiyyatih wa dalili wahdaniyatih Sayyidina Muhammad al-mab'uthi bibahiril mu'jizat لتأييد رسالته وتصديق هدايته وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداحرين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فقال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين والسابع الوضع yang ketujuh daripada perkara yang haram dengan sebab haid ialah wati ataupun makna jimuk. Walau ba'da qita'ih, sekalipun selepas daripada terputus haid. Wa qabla al-ghusli atau al-ghusli, sebelum daripada mandi, tak boleh, haram. Putus dah darah haid, tapi belum mandi lagi, tak boleh. Limadha liqaulihi ta'ala, kerana firman Allah Ta'ala, wala taqrabuhunna hatta yathurna, tidak boleh mendekati oleh kamu akan mereka itu, yakni daripada kalangan perempuan-perempuan yang berhaid, sehinggalah suci mereka itu. Mana suci maksudnya setelah daripada, bukan semata-mata suci daripada darah, bahkan mereka itu bersuci daripadanya dengan mandi haid. Qala wa watuha fil farji kabiratun. Jadi Allah Ta'ala sebut wala taqrabuhunna, jangan dekati. Jadi kalau wati itu min babil aula lah, atau min tariqil aula, lebih-lebih lagi. Wa watuha fil farji kabiratun, mawati akan dia akan haid. Mana perempuan yang berhaid ini fil farji, pada faraj, ketika mereka itu sedang datang haid, itu hukumnya adalah dosa besar. Kata dosa besar tu minal amidi, daripada orang yang sengaja pisah, al-alimi, pisah sengaja tu makna dia tahu cerak kata perempuan itu berhaid. Lepas tu pula al-alimi bitahrim, dia tahu dengan kata haram. Mafhumnya kalau dia tak tahu kata haram, mana tidak dosa besar. Maka di sini berlaku sebagaimana yang berlaku pada tempat-tempat lain lah. Maknanya al-alim itu bitahrim itu maknanya kalau orang yang tak tahu dengan kata haram sesuatu perkara yang sepatutnya dimaklumi akan dia,
Itu bukan kerana uzur. Uzur maksudnya uzur untuk tidak mengetahui akan dia. Maka hukumnya seperti al-alim, seperti orang yang tahu juga. Kerana yang diuzurkan ma'zur. Mana jahil, mana yang diuzurkan dia itu, mana jahil tentang perkara-perkara yang al-ma'lumu minad dini bid-darurah. Perkara yang sepatutnya makna darah, makna latah, semua orang tahu belaka, alih-alih dianya tak tahu, mana yang tak patut dengan dia, sebab dia ni bukan orang baru masuk Islam. Jadi yang diunzurkan dengan jahil itu ialah yang baru masuk Islam. Baru masuk Islam, dan sekarang pun digunakan dengan istilah saudara baru. Dengan makna mu'allaf. Mu'allaf tu makna orang yang dijinakkan dengan Islam, kerana dia tu masih baru dalam Islam, maka hati dia masih rapuh, iman dia masih rapuh lagi. Dengan sebab itu ada keistimewaan diberikan kepada mereka. Antaranya termasuk mereka di kalangan orang-orang yang boleh terima zakat, mustahiqun zakah. Dan begitu dimaafkan dengan seumpama mereka ini. Jadi mereka itu masih baru dalam Islam. Jadi kalau baru tu lama mana baru? Ni ada yang kita berjumpa tu, dia mari ikut derma, kita mengajarlah di masjid tu. Jadi kita tanyalah, bila-bila dia tanya lama mana dah masuk Islam, dia kata 10 tahun dah. Weh lah 10 tahun mu'alaf lagi, beratlah. Oh kalau begitu kat para sahabat Nabi semua mu'alaf belaka lah. Lain daripada Sayyidina mana Ali karramallahu wajhah. Tapi kita ni mana duduk baca, baca maknanya sirah, duduk baca sahabat, tak ada lah pula di highlightkan dia ni mu'alaf. Para mu'allafina haduk dia alih-alih inilah maknanya dia masuk Islam, dia tidak ada, sebab dia tak belajar, dia duk agama dia tak belajar lah maksud dia. Jadi dia masih anggap lagi dia tu adalah sebagai mu'allaf. 10 tahun dah masih lagi mu'allaf, masih lagi perlu orang tu duduk gaya pujuk dia, ni pelik tu. Bukan sekarang orang panggil apa, saudara baru. 10 tahun dah menikah, baru yang menikah 10 tahun. Kalau orang tak makan apa-apa lagi ni, boleh makan nak tahu lah. Itulah makna orang dah salah guna. Dia baru ni, baru masuk Islam ni, mu'allaf ini ialah diperkirakan dengan iktibar dia kalau dia belajar ilmu fardu ain, qadar masa yang kebiasaannya orang boleh dapat khatam. Selesai silibus ilmu fardu ain. Dia silibus fardu ain ni maknanya tak banyak sebenarnya. Yang kita ni tak pernah selesai-selesainya kerana kita tidak, sebab kita tidak ada sempadan. Yang mana setakat mana yang dikatakan fardu ain, yang mana fardu kifayah. Al-Imam Ghazali misalnya dalam kitab Minhajul Abidin dia dalam bab Aqabatul Ilm. Dia terangkan daripada ilmu aqidatul tauhid setakat mana hok sepatutnya hok fardu ain, qadar fardu ain yang wajib tak dapat tidak kena belajar. Fiqhnya setara mana bab semaya ke bab apa, hok wajib qadar, hok wajib tak dapat tidak untuk beramal dengan dia. Hak nu hok wajib beriktikad dengan yang mana ilmu akidah, dan tasawuf juga dia ada hok fardu ain. Jadi oleh kerana kita tidak buat zakat, kita tidak buat sempadan, akhirnya apa yang berlaku? Maksudnya kadang-kadang kita belajar suatu ilmu itu maknanya melebihi daripada qadar fardu ain, masuk kepada qadar yang fardu kifayah dan juga yang sunat. Tetapi di dalam masa yang sama kita meninggalkan bahagian-bahagian ilmu yang lain pula qadar fardu ain. Itu makna satu kepincangan lah dia panggil. Maksudnya dia ada setengah orang tu kadang-kadang yang bukan hak ilmu fardu ain, misalnya ilmu nau, dia minat, dia seronok, secocok, mana cocok dengan dia, makna orang panggil serasi dengan dia duk belajar. Ada orang dia belajar ilmu Quran, dia ilmu Quran, dia belajar tajwid daripada mula 20 tahun dah belajar tajwid. Tak pernah dia itu, maknanya dia tak salah belajar, tak apalah mendalaminya, tapi memahami belajar tafsir Quran dia tak mahu. Dia hanya terhasar kepada belajar tajwid, kemudian ialah makna tarannum, itu saja. Maksudnya ialah Quran itu untuk dibaca sahaja, baca, tetapi bukan untuk difahami, dikajikan makna-makna dia untuk diamalkan akan dia.
Jadi maksud dia ada peringkat fardu ain. Memahami Al-Quran. Beramal dengan Al-Quran itu dia ada hak qadar fardu ain. Jadi begitu orang tu kadang-kadang dia naik syok duk mengaji siapa ni. Tapi hak bahagian fiqh ni dia ada tertinggal hak fardu ain. Itu tidak wajar. Itu makna pincang dalam Imam Ghazali dalam ayat dia royak habis. Yang tertipu daya dengan ilmu fiqh, tertipu daya dengan ilmu, tertipu daya dengan nahwu suka sangatlah. Ilmu nahwu tu dia panggil ilmu alaq dan juga rakan-rakannya ilmu alaq. Alaq ni untuk alaq lah. Dia bukan maksud, bukan ilmu yang maksud bizatihi, tidak. Jadi mana setiap perkara itu dia ada tempatnya, ada posisinya. Kita kena letakkan dia pada tempat dia yang munasabah. Jadi kalau kita tidak tempatkan dia dengan sewajarnya, itu dia akan jadi pincang. Jadi maknanya, mana kita kena tahu. Jadi kalau orang yang baru masuk Islam dengan keadaan dia tu zero, sifir, kosong tentang Islam. Jadi dalam masa 2 tahun tu adalah itu sudah dilewatkan. Ihtiyat. Dia mampu selesai sebenarnya. Kalau dia tu pada tahap orang yang biasa-biasa. Jadi dengan bahawa dia hanya belajar akan yang fardu ain sahaja. Dari segi ilmu usuluddinnya, fiqhnya dan juga tasawufnya. Dan bacaan Qurannya, hak qadar fardu ain. Jadi maknanya dalam tempoh masa tu sebenarnya dapat diselesaikan. Jadi itu yang dikatakan mu'allaf. Qadar itu saja. Jadi kalau dikatakan dah 10 tahun dah masih lagi mu'allaf, ini orang panggil hak luar, bukan. Dahlah kembali kepada kita. Jadi maknanya orang yang tahu kata haram jima' perempuan yang sedang haid, pada faraj dia. Pada faraj maka itu adalah dosa al-mukhtari, lagi pula dia itu yang memilih dengan secara sukarela. Masuk bukan dalam keadaan terdesak, dipaksa, dengan ancaman nyamuk, ataupun ancaman kesakitan yang tidak tertanggung oleh tubuh badan. Muntak berzina, muntak jimat dia dalam keadaan aku nak hirih dengan pisah, mana boleh. Jadi maknanya dalam keadaan dia tu adalah amid, sengaja, alim bitahrim. Dan huraian yang pertamanya ialah mereka yang baru masuk Islam, yang kedua ialah mereka yang jauh daripada ulama. Yang jauh daripada ulama ni yang kita boleh tasawurkan surahnya ialah kalau di tempat kita seperti di perkampungan atau pus-pus orang asli. Ada pihak-pihak yang bertanggungjawab, NGO yang masuk, bahkan badan kerajaan pun masuk, kekuasaan orang asli dapat mengislamkan sebahagian atau seluruh dalam pus itu. Tetapi mereka tidak berada lama mana bersama dengan orang asli itu kan. Jadi mereka kembalilah sebab mereka ada kehidupan mereka sendiri. Jadi ditinggalkan. Boleh jadi tidak ada tindakan susulan. Jadi itu yang mana orang panggil dakwah tu sekerak-sekerak Mana berjaya menislamkan itu bukan suatu usaha yang mudah. Tapi ditinggalkan mereka itu dengan tanpa ilmu tentang Islam itu bahaya, boleh jadi murtad balik. Jadi maknanya begitu mereka diajari dalam qadar 2 minggu misalnya atau sebulan. Kita yang belajar bertahun-tahun pun itu kerana kita tidak tumpu sepenuhnya. Jadi tidak banyak benda yang mereka tak tahu. Jadi itu dimaafkan. Sebab mereka tu jauh daripada alim ulama. Tak ada ustaz yang mengajar, tak ada. Bahagian ta'lim tu tidak ada, disusuli dengan ta'allum. Sudah dapat berjaya menislamkan orang-orang asli ini, tetapi tindakan susulan untuk memastikan mereka ini sekurang-kurang lepas qadar fardu ain yang tak dapat tidak, dan ada seseorang yang boleh jadikan tempat rujukan mereka itu, mana tidak ada. Jadi dalam keadaan begitu mereka tidak tahu banyak perkara lagi tentang Islam, itu dimaafkan. Kejahilan mereka itu makna dimaafkan. Wa yakfuru mustahilluh, dan jadi kafir oleh orang yang menghalalkan akan dia wati perempuan dalam keadaan haid. Tak apa wati ni. Apa kerjanya atas masing-masing selera masing-masing lah, kembali tak kembali gitu tengok ni dia alih dia guna akal semata-mata apa kerjanya tu. Jadi dia menghalalkan, sedangkan ini adalah perkara yang maklum ada agama. Jadi kama fil majmu' kata jadi kafir orang yang menghalalkan jima' perempuan, makna isteri lah, dalam keadaan haid. Itu sebab benda tu haram. Haram bukan kabiratun, dosa besar.
Tiba-tiba dia kata tak apa, dia boleh jadi dia tak kata halal, dia tak kata halal, dia kata tak apa, tak ada apa-apa itu maksudnya samalah makna dia menhalalkan. So, sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Nawawi di dalam kitab Majmu' Anil Ashab Syafi'i wa ghairihim, dan lain daripada al-ashab menyatakan begitu. Jadi mereka yang menghalalkan jima', orang yang sedang dalam keadaan haid itu, yang ianya sebenarnya ada dosa besar atau jadi kafir. Bi khilafin nasi, bersalahan orangnya lupa, dia terlupa kata tak boleh nak tu. Wal jahili, al jahil al ma'zur, yang diuzurkan sebagaimana kita sebut tadi, dua orang sana. Mereka yang baru masuk Islam dan jauh daripada para alim ulama. Wal mukrahi, dan juga orang yang dipaksa. Orang dipaksa untuk menjimukkan perempuan yang haid. Tak kira lah maksudnya ialah isterinya ke ataupun orang lain. Maknanya dia tak ada kira lah mana isteri kau bukan isteri. Soalnya maknanya kalau bukan isteri tu, maknanya kalau dengan segala dia tu berdosa, berzina tu satu hal. Berdosa pula kerana itu jadi bertindih-tindih lah orang panggil. Dia orang nak buat dosa ni dia tak ada kisah dah. Berlapis-lapis dosa pun dia tak ada kira. Sekurang-kurangnya kalau pelaku dosa itu, kalau dia tu memang tidak mampu untuk nak tahan diri dia, hawa nafsunya dah, sekurang-kurangnya dia buat pada tahap yang paling sedikit, seperti mencegah kemungkaran itu adalah wajib. Sehingga dari kitab maknanya, taulan kepada penzina itu dia wajib kena tegah taulan dia. Kalau tino dia kata, tak boleh ni, tak boleh haram ni pergi zina, padahal dia nak zina juga. Kerana takut jadi berhimpun dua dosa. Dosa berzina satu. Dosa tidak tegah mungkar. Pasal apa dia yang nak berzina ni, dia tak boleh ni. Itu tidak akan berlaku begitulah. Dan memang orang yang melakukan dosa, dia tidak akan melakukan satu dosa. Begitu juga orang yang melakukan kebaikan, dia tidak akan melakukan hanya itu kebaikan. Dia akan ada lagi kebaikan-kebaikan yang lain secara tidak langsung. Jadi harap anil ashab, Imam Nawawi dia naqal daripada ashab Syafi'i dan lain daripada ashab, bersalah dengan nasi, orang yang terlupa, orang yang jahil, mukrahi, limadha, kerana apa? Kerana apa? Makna bi khilafin nasi, bi khilafil jahil, bi khilafil mukrah, li khabarin ataupun li khabari, boleh baca tanwin, dan juga bi ghairi tanwin. Kalau baca dengan tanwin, lafaz hadis itu dia jadi badal kepada khabarin. Kalau kita baca dengan tidak tanwin, dia jadi mudhafun ilaih. Tarkib itu jadi mudhafun ilaih. Tarkib hadis itu mana li khabari innallaha tajawaza, sesungguhnya Allah Ta'ala memaafkan. Tajawaz mana memaafkan, in ummati, daripada ummah aku, al khoto'a, tersalah itu makna terlupa lah, an-nasi. Wa wan nisyan mana terlupa, tersalah. Mana tersalah, anggap misalnya tersalah, lupa dawamas tukrihu alih, dan barang yang diistiqrahkan akan mereka itu di atasnya, di atas ma. Jadi kalau zinalah. Kalau sini wati, perempuan yang berhaid. Tu. Apa sebab dia paksa? Wallahu alam, tak tahulah manusia. Nak orang-orang zaman lalu ni dia semakin pelik-pelik. Tu. Jadi rawahu hadzal hadis, meriwayatkan hadis ini oleh Al-Baihaqi wa ghairuhu, dan lain daripada Baihaqi. Wa yusannu lil waqi'i al-muta'ammidi, disunnahkan bagi orang yang mewati secara sengaja. Soal dosa itu suatu perkara yang lain. Berdosa tu berdosa lah, tetapi dia ada pula benda-benda yang sunat dia buat pula. Maksudnya dalam keadaan dia berdosa, dia bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ada perkara yang disunatkan dia lakukan, apa dia? Mana al-muta'ammidi al-mukhtari al-alimi bitahrim, mereka yang sengaja sekali pisah melakukan hal itu, mewatikan perempuan yang haid, lagi pula dia dengan sukarela, dia tahu dengan haram. Jadi kalau dia buat kerjaan ni, dia tahu haram, berdosa, dosa besar, kabiratun. Tapi sunnah, jadi itu di antara bukti bahawasanya dia tu orang panggil bersungguh-sungguh untuk bertaubat kepada Allah Ta'ala. Hanya fi awalid dami, pada permulaan darah. Dia ada beza di antara mewatikan perempuan yang haid itu pada permulaan darah yang masih kuat lagi power dia punya darah,
dan masa dah nipis dah darah tu, dia biasalah. Tak sama, wa quwwatih, mana pada permulaan dam, mana darah, dan juga kuatnya, kuat darah. Masa mula-mula tu dia kuat ni. Apa dia? Sunatnya atasadduqu bimithqalin islamiyyin. Sunat dia berdosa, dia wajib dia kena bertaubat. Dia berdosa, mana wajib dia kena bertaubat. Kemudian sunat dia buat sesuatu. Dan ini tak lain tak bukan sebagai dia sebab sedekah. Dia perkara yang sangat unik menarik tentang sedekah ni. Sedekah ni ialah amalan sedekah boleh mentarbiah diri kita untuk jadi sedekah mana benar dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Hati yang benar itu, itulah teras kepada iman. Itu sangat penting. Sembahyang merupakan jam'ul iqrarat, pengakuan kita. Allahu Akbar, itu pengakuan. Tapi begitulah adanya manusia menanam tebu di bibir mulut. I love you, ya Allah, I love you, mulut ya. Hati tidak pun. Jadi bila tidak ada benar, kita katalah Allahu Akbar, Subhanallah, Subhana rabbiyal azim, Subhana rabbiyal a'la. Itu ikrar. Penuh dengan ikrar dalam semaya. Allahu akbaru kabira walhamdulillahi katsira. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu pengakuan. Tapi kalau hati itu tidak benar, mengaku sajalah. Abang katalah kita nak dengar. Gabriel kata I love you, kata I love you. Oh tak sira gitu nak dengar romantis. Tu. Dia tahu dah kita tidak kata dengan hati. Wa innamal kalam ma fil fuad. Hanya saja kalam itu ialah apa yang ada dalam hati kita. Wa innamal lisan itu adalah mu'ribun ma fiha. Lisan itu ialah yang menzahirkan apa yang dalam hati. Pak kesudah tak siapa air kepada kita. Pelaya tanya, abang nak minum air apa? Kita duduk dia. Pak bila masa dia nak tahunya? Jadi kita kena suarakan tu. Jadi maknanya kalam yang sebenar. Sebab itu dalam Quran ada beberapa tempat Allah Taala kata bahasa orang kafir ni kecek dengan mulut. Pasal apa dia hok kecek dengan tidak mulutnya, kecek dengan mulut belaka. Maksud kecek dengan mulut tu ialah dia tak sampai ke hati, bukan datang daripada hati. Orang beriman itu makna dia bercakap daripada hati. Dan itulah kalam yang sebenarnya. Jadi maknanya begitulah. Makna pengakuan kita boleh kata apa saja bos yang ingin bebas kalau bos tengok semua orang pakat lari perak tinggal sore pergi berdera tu, itu saya lah bos. Kabar-kabar dia mula-mula lari perak tu okey. Mengaku tu bolehlah mengaku tapi mana buktinya jadi begitu. Sedekah dia boleh tarbiah sifat sedekah benar. Sebab sedekah ni suatu amalan yang berat sebenarnya. Dan sedekah ni tak kala kita selesai melakukannya dia boleh jadi menyesal lagi. Allah menyesal lah. Salah ambil nak wiho ija salah tersina tengok merah tak kena tarik balik jadi dia kita boleh jadi menyesal. Syaitan boleh konsep lagi kita supaya kita jadi menyesal. Menyesal tu kerana adalah beberapa sebab kata tak boleh dah mana sepun kalau wi 2 riyal apa pada dah nak wi 2 riyal takut orang pakat wi 10 riyal jadi wi lah juga lah wi 10 riyal patut demo 2 riyal 3 riyal menyesal salah satu daripada perkara yang membatalkan pahala amal kita tak kira amal apa ialah an-nadam, mana menyesal dengan perbuatan amal ibadat tu batal sebab kita menyesal bermakna makna kita ni tidak sungguh hatilah. Itulah. Mana siddiq itu benar hati itu akan menjauhkan kita daripada apa dia sifat nifak. Ciri-ciri nifak. Itu penting untuk orang panggil hubungan kita dengan Allah Taala. Jadi bila dah ada sifat benar dalam hati kita bila kata-kata Allahu Akbar. Bila segala wiri-wiri hok kita dok ratikan akan dia tujuan dia dia nak terjah hati. Subhanallah, 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 subhanallah. Allahu Akbar, mana alhamdulillah, makna takdiskan Allah Ta'ala dengan subhanallah. Kemudian tahmid maknanya memuji, menisbatkan kesempurnaan. Kita nak kata tu ialah sebab itulah orang-orang yang berzikir dengan zikir darajat itu la ilaha illallah tu dia rembah tu. Mana illallah tu dia rembah ke hati. Pukul hati. Dengan segala kekerasan hati, dengan segala sifat saput. Tu nak suruh hati tu ya jadi lembut.
Jadi maksudnya hok kita dak kata ni supaya orang motivasi lah kata aku boleh. Aku boleh tu supaya kita tu yakin diri ni. Tapi hok aku boleh ni dia akan ada kesan sampingan. Dia sebab obat hospital dia panggil. Yang motivasi yang lebih hebatnya ialah innallaha ma'ana. Allah Taala bersama dengan kita. Susah setara mana pun suatu pekerjaan itu, kita kenal anak murid pelajar, kita kena latih lagu tu. Yang dok aku boleh. Sebab aku boleh, bila seorang itu dia berjaya mencapai, orang panggil dengan suatu pencapaian ilmu kepada dia, maknanya dia akan nampak diri. Itu maknanya okay, dia tak tu kesan sampingnya. Tapi kalau kita ni daripada awal lagi bismillahirrahmanirrahim, itu maknanya kepada makna kita ni tak tinggal Tuhan. Kan asta'inu bi bismillahirrahmanirrahim. Mana aku minta tolong dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksudnya bila kita berhadapan dengan suatu perkara yang sangat mana wasta'inu bis sabri was salah, mana dengan sabar, dengan semaya. Maksud dengan semaya tu makna dengan semaya tu dengan Allah Taala. Wasilahnya ialah semaya sebab semaya tu takarrubkan kita tu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi maknanya biar Allah Taala bersama kita, backup kita. Susah setara mana pun suatu pekerjaan itu kalau Allah yang backup kita, yang mempertahankan kita, mana dia tak akan jadi susah. Dan begitu ada hadis kan, maksudnya orang-orang yang dizalimi dan tidak ada sesiapa pun yang mempertahankan dia, yang membela dia. Allah lah yang membelakan dia. Sebab tu jangan duk bully orang-orang hok jenis. Memanglah orang hok lagu ni lah orang akan bullynya. Dia tak ada abang besar, ayah anak yatim tak ada ayah. Dia sekolah, sedaplah dia mana dia tak ada ayah. Kok budak ada ayah, aku nak oyak ke ayah aku. Dia ayah dia pandai sekalipun. Tapi ayah tu orang panggil lamban, simbol. Tempat sandaran anak-anak, kebanggaan anak-anak. Jadi anak yatim dia tak boleh nak oyak ayah. Jadi sedaplah orang duk bully wak ke anak ni. Ingat, kita duduk ganyan, duduk bully, duk wak kena. Orang panggil kena tu macam-macam cara-cara. Itu yang mana dia ni tidak ada orang yang bela dia. Ingat Allah yang bela dia. Sebab dia tak ada siapa-siapa dia. Jadi kalau orang tu makna orang duk bully dia, duk kena kepada dia, ada orang yang backup dia, cover dia, tu lain sikit. Jadi maknanya ada Tuhan dah ada orang backup kat biar dia. Ni dah orang ni tak ada, itulah Allah Taala bersama dengan kita. Susah bagaimana pun suatu pekerjaan itu, dia akan jadi mudah. Jadi apatah lagi makna itu dalam kitab Minhaj itu dia sebut idza shaddat al-balaya 'alayka fafakarta ma fi 'alam nashrah. Apabila bersangatan musibah bala yang menimpa akan diri kamu, ingatkan dan fikirkan tentang apa yang ada di dalam alam nasyrah. Dan dia janji Allah Taala, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Tak payah hurai panjang-panjang, maknanya sekali susah dua kali senang. Yusra dua kali diulangi, kali kedua itu dengan bentuk nakirah bermakna fatani ghairul awwali. Fatani ghairu ainil awwali. Jadi yang kedua itu bukan yang pertama. Kalau al-usri itu maknanya al-usri diulangi dengan makrifah. Bermakna yang kedua itu ialah yang pertama. Bermakna dengan kesusah yang sama ada suatu kesenangan. Bermakna dua kali sekali susah, dua kali senang itu paling minimum. Sebab kita faham daripada kaedah-kaedah yang lain. 10 tu asyru amsalihah itu ialah minimum. Okey, disebut dalam hadis makna berganda 70, 700 sehingga kepada tidak boleh ditulis. Begitu juga. Maksudnya sekali susah kita pasti akan dapat kesenangan dua kali. Itu paling rebek, paling qadi. Bukan boleh jadi lebih pada tu lagi. Itu motivasi kepada kita beriman. Kita kena ada hubungan yang sangat baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sandaran kita la malja'a wa la manja illa ilaika ya Allah. Tak ada malja, tempat kita nak berlindung, tempat manja mana tempat kita nak empah diri kita daripada mudarat bahaya. Melainkan kepadamu saja ya Allah. Jadi itu makna akidah kita. Akidah ini melahirkan hubungan yang mantap dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau mana tu nak ayat kata sedekah. Hebat, sedekah ni hebat. Sedekah ni dia boleh mampu mendidik diri kita tu jadi benar. Mengapa tidak Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq qul malih. Mana yatasaddaqu bikulli malihi, dengan semua hartanya. Sayyidina Umar separuh. Tapi separuh Sayyidina Umar dari segi jumlah kuantitinya lebih banyak daripada seluruh apa yang disedekahkan diinfak oleh Abu Bakar. Tapi Allah Taala dia tidak melihat begitu. Jadi orang kaya, orang panggil kaya jutawan 50 riyal tu, tak ada gapo. Orang tak ada, tak berapa nak cukup mana ni 5 riyal apa besar, 10 riyal apa besar. Allah Taala kira lagu tu.
Sebab semakin orang ni susah, semakin susah dia tu nak berinfak. Tapi dia boleh berinfak juga. Hebatlah dia. Jadi kalau dah dia melakukan ini, dia menyesal, dia nak bertaubat. Dia kalau dia tak menyesal, tak bertaubat, tak kira lah dia nak bersedekah Jadi kalau dia dah wati jima, isterinya misalnya dalam keadaan haid, yang haid dia tu masih baru-baru, maknanya darah pun kuat lagi, sama ada kelikatannya ataupun warnanya, maka sunat dia wa yusannu at-tasadduqu, dia bersedekah mithqalin islamiyyin, satu mithqal islami. Mithqal tu ialah mithqal, dia sama dengan dinar. Yang nisab zakat emas itu, naqad itu ialah 20 mithqal, sama dengan 20 dinar. Itu masuk mithqal islami, itu makna 1 dinar lah. Mithqal islamiyyin. Mithqal makna 1 dinar emas. 1 mithqal emas, itu di bawah tu ada. Angka nombor 2 makna yusawi. Dalam kitab ni ada yusawi arba'ata jaramatin wa rubu'an, bersamaan dengan 4 jiramat, mana 4 gram, dan warubu'un 1/4. 1/4 tu ialah 0.25. Okey, 1/4 deh. 1/4 tu makna 0.25 lah. Jadi 4.25 gram. Itu 1 mithqal islamiyin, 1 dinar. Sebab ni sok zakat ialah dengan kiraan gram 85 gram. Berat naqad emas saja. Dirham 200 dirham. Emas seberat 2 mana 85 gram, maka wajib kena keluar zakat. 85 gram ni kalau kita bahagikan dengan 20, dia akan dapat tubik, natijahnya 4.25. Dorak, mudahnya dorak 4.25 dorak dengan 20, maka dia akan tertubik, natijahnya ialah yuntiju, maknanya khamsatun wa thamanuna jiramat, 85 gram. Tu 4.25 gram tu, itu 1 dinar. 1 dinar ataupun 1 mithqal. Esok zakat 20 mithqal ataupun 20 dinar. Kalau ada orang yang mencuri hak kerak tangannya, dia ada nisab juga. Nisab dia ialah rubu' dinar. Kira rubu' dinar, 1/4 daripada dinar. Mencuri barulah kena kerak tangan. Salah satu daripada syarat dia. Jadi sekarang zakat sekarang berapa Ustaz Zam? 23 zakat. Berapa ribu? Berapa? Dalam 23 begitu ke? Jadi kalau 23 tu kita bahagikan dengan 20, mana dapatlah 1 dinar, 1 mithqal. Jadi dapatlah makna 1000 lebih lah 1 dinar tu. Jadi kalau kita bagi 4 pula, hak orang mencuri ni 1/4 pula, dah adalah dalam 300 lebih. Dengan duit kita sekarang ni, tu tengoklah makna zakat tu ni. Sebab dia berubah-ubah ni. Jadi sunnah dia bersedekah dengan 1 mithqal islamiyin. Jadi 4.25 gram berapa harganya? 1000 lebih lah sekarang ni. Tu. Jadi ni banyaklah ni 1000 lebih. Sunat dia bersedekah sebanyak tu minadz-dzahabil khalisi, daripada emas yang tulen, yang tidak ada campuran. Dia kalau emas 91 ni itulah dia ada campur Dia emas ni kalau untuk nak buat perhiasan ni dia terpaksa kena campur, sebab dia emas ni, jirim emas ni dia lembut. Kalau nak megai cicing dia tak berapa nak lekat lah, maka dia perlu dicampur. Sebab tu dia ada emas 750 atau dia kira negara mana 91 ni tu maksudnya 91% lah emasnya. Jadi nak yang khalis, hak khalis tu ialah emas jongkong. Emas jongkong tu dia tak perlu dicampur, tidak ada masalah untuk campur. Bila nak buat perhiasan tu dia kena campur. Masalah dia tu saat ni lah, dia terlalu lembut ni dia jadi mudah lokoh. Kalau pergi permata agak boleh jadi nak tercabut. Jadi campur dengan unsur lain sikit tu maknanya dia jadi orang panggil itu sikit. Dia jadi keras sikit. Jadi daripada emas yang khalis, wa fi akhirid dami, dan pada akhir damnya giwati tu dia tak sabar. Boleh dek, boleh moga nipis dah ke ni. Paling sabar ni. Jadi wa fi akhirid dami wa dha'fihi, kalaulah dia wati hari tu tetap haram.
Nah, haram tetap haram, dosa kabiratun, dosa besar. Tetapi bila dah dia tu orang panggil nak bertaubat berapalah, kalau dia tak siap bertaubat tentu dah tidaklah. Nah. Jadi kalau dia pergi wati jima' isteri dalam keadaan haid, yang haid itu dah hampir nak selesai, dia tahulah dengan daripada kelikatannya, warnanya. Nah. Jadi itu binisfi misqalin, dengan separuh daripada misqal. Jadi kalau satu misqal itu 4.25, bagi dua lah. Dalam 4.2 dan 2.125 lah. Nah. Dengan mana 2.125. Dia 25 tu 12.5. Nah, separuh dia. Nah. Jadi 2.125 gram. Tu. Sunat dia sedekah begitu. Limadha kenapa? Bakpo sunat lagu ni ada hadis. Li khabari ataupun khabarin, boleh dua-dua. Idza waqa'a ar-rajulu ahlah. Apabila waqa'a, mewaqa'kan. Makna muwaqa'ah. Maknanya jatuh, maksudnya jimuk lah. Kinayatan anil jima'. Kinayah daripada jimuk. Nah, wukuk. Muwaqa'ah. Bukan wukuk, muwaqa'ah. Wazam muwaqa'ah. Ar-rajulu ahlah akan isterinya. Ahlinya itu maksud isterinya. Ya rajul wahya haidun. Sedangkan ahlu tu maksudnya perempuan lah. Mana? Ialah dalam keadaan haid. In kana daman ahmara, kalaulah ada tafsir, fihi tafsir, jika seandainya adalah dam itu, darah itu ialah ahmar, merah, falyatasaddaq bidinarin, maka hendaklah dia bertasadduk, mana bersedekah dengan 1 dinar. Tu. Wa in kana asfara, warna kuning, kalau darahnya dah jadi warna kuning, bermakna dia semakin, dia kelikatannya juga dia jadi berbeza lah. Nah, itu maksudnya dah kurang dah. Fal yatasaddaq binisfi dinarin. Ini makna disebut dalam hadis. Nah, jadi maknanya dia bersedekah dengan separuh dinar. Rawahu Abu Dawud, nah meriwayatkan hadzal hadis oleh Imam Abu Dawud wal Hakim wa sahhahahu, dan telah mentashihlah akan hadzal hadis oleh Hakim. Jadi Hakim ni dia orang yang paling mudah mentasihkan hadis. Sebagaimana Ibn Taymiyah paling mudah membid'ahkan amalan okey. Tu. Jadi kalau Al-Hakim tu dia jadi kalau orang warung-warung gak Hakim tasih gak. Jadi tak berapa selego lah mano ni. Tapi Hakim ni orang secara mano ni. Kita dengan Hakim maknanya ni begitu, bukan dia seorang yang bermudah-mudah ni. Siapa kepada mereka Al-Hakim dia tu hebat ni. Jadi hadis ini dan ditashihkan oleh Al-Hakim, tak apalah kita tu. Apa ni Al-Hakim? Kita nak banding kita dengan dia ni, siapa dia? Tak boleh nak banding. Wa yuqasun nifasu 'ala al-haid. Jadi dalam hadis ini Nabi menyebut wahya haidun. Nabi tidak sebut pun bahawa dia tu nafasa, maknanya bernifas. Jadi sama saja. Sama saja. Apatah lagi sebenarnya nifas itu ialah darah haid juga. Darah haid yang terhabas bagi 4 bulan pertama kehamilan perempuan. Itulah yang keluar apabila infisal anak daripada tubuh perempuan. Wala farqa fil wati'i baina zawji wa ghairi. Tidak ada beza pada orang yang mewati itu, yang menjima itu di antara suami ke atau bukan suami. Yang menjimuk orang haid itu suami dia ke ataupun bukan suami. Soal dosa ni kita tak cara bab dosa sini. Jadi boleh jadi wati itu secara wati syubhat. Wati syubhat, lepas tu dia jimuk pula tu hak yang sedang haid. Dia tak ada kira. Ni tak ada beza dari segi orang panggil sat ni. Dari segi tasadduk fa ghairu zauji makisun ala zauji. Maka yang bukan suami itu dikiaskan di atas zauj al-warid fil hadis, yang warid yang datang dalam hadisnya tentu dah. Maksudnya kalau ditanya oleh para sahabat itu ialah suami lah. Lepas tu kalau tidak suami enggak macam ni lah kalau kita ingat hak qada semaya ni, kalau hak tu lupa wajib kena qada. Sebab hadis Nabi ni sebut hak sengaja tinggal ni tak kena qada. Peliklah kerana lapar hadis maknanya hak lupa.
lupa mana semaya tu kena qada. Jadi makna kalau hok sengaja ni tak kena qada. Nah, tu. Tu dia betul lah. Nah, tu. Tu kita tak ingat hadis dia tu. Dia ada lah. Nah. Istidlal dia, cara dia berdalil tu. Ya, wajib kena qada semaya tu kita terlupa kita sebenarnya. Jadi kalau kita sengilim pisah tu tak wajib qada. Nah, tu. Jadi ini pun maksudnya ialah yang bukan suami itu, itu dikiaskan dengan suami lah. Wal wat'u ba'dan qita'id dami, dan wati selepas daripada terputus darah. Tapi ila tuhri, kepada suci, maksudnya tak mandi lagi lah. Saat itu makna masa dalam haid ini dah putus dah darah haid, tapi tak mandi lagi. Kal wati fi akhirid dami. Dia duduk status dia nya ialah seperti wati pada akhir dam saat ni. Ana sunatnya dia sedekah nisfu dinar. Tu. Jadi dosa juga mazhab kita ni kalau tak mandi lagi. Tu. Dia habis dah agak ni. Jadi bini wayak kata habis dah, tak ada dah. Apabila dimasukkan kapas itu makna tidak ada kesan dia dah. Jadi bersihlah tu. Tu. Jadi maknanya pakai selalu dah. Tak boleh juga dia kena mandi dulu. Jadi akhirnya zakarahu fil majmu', menyebutlah oleh Imam Nawawi akan kata wal wat'u ba'dan qita'id dami ila tuhri kal wat'i fi akhir dam, ini di dalam kitab majmu'. Wa yakfi at-tasadduqu walau ala fakirin wahidin. Itu dimudahkanlah yang memadakan tasadduq dengan dinar saat ni. 1 dinar, harga 1 dinar kimah lah kalau sekarang makna kimah. Ataupun nisfu mana dinar saat itu walaupun di atas 1 fakir sahaja. Seorang tu fakir. Sukalah, seronoklah dia 1000 lebih. Dah cari. Ui kau saya tak ada saya tak ada hak fakir supaya saya. Tak ada hak fakir supaya saya. Ada hak fakir. Pandai dia. Lihat juga. Dah tak ada, ambil kamu belakang lah. Sedap ke dia juga. Wa innama lam yajid, bakpo tidak wajib at-tasadduq saat ni. Bakpo tak wajib, sunat aja. Wa innama lam yajid li'annahu wat'un muharramun. Kerana bahawasanya wat'ul haid itu ialah wati yang diharamkan. Lil adza, kerana menyakiti. Ada setengah naskah lil idza, menyakiti. Adza ni makna membuat kesakitan. Jadi fala yajibu bi, maka tidak wajib dengan adza. Dia dengan sebab illah mana, jadi yang kalau wajib itu ialah kerana kerana lain. Kalau semata kerana menyakiti itu tidak wajib. Jadi fala yajibu bihi kafaratun, maka tidak wajib dengan sebabnya wat'in muharramin itu kafaratun, kena bayar kafarah. Ya, kerana kafarah tu kompang tu maksudnya wajib. Tidak kena bayar kifarah. Kita panggil kifarah, kafarah. Kal lewati, seperti lewat lah. Lewat ni makna haram. Tu. Jadi tak wajib kena bayar kafarah. Tu. Wa yustathna min zalika al-mutahayyiratu fala kafarata biwad'iha wa in haruma. Dan diistisnakan daripada demikian itu. Demikian kata wati yang haram itu maknanya ialah al-mutahayyiratu, perempuan yang mutahayyirah ini. Yang mutahayyirah ini dia ada 3 lah. Dia ada mutlaq, ada muqayyad. Mutahayyirah dia 2 perkara ni. Dia orang perempuan yang pertama tarikh kedatangan haidnya. Yang kedua ialah qadrul haid. Jadi mutahayyirah itu mereka yang perempuan yang tidak ingat tatkala dia tu kedatangan darah istihadah lah, makna dia tak boleh ingat. Dia tak ingat, terkadang dia tidak ingat tarikh masa dalam sebulan itu, tarikhnya bila dia datang haid, dia tak ingat itu. Tapi dia ingat qadarnya hari 7 hari. Itu dia panggil mutahayyirah, makna muqayyad lah dengan ingat. Yang ingat masa tarikh. Ada mutahayyirah tu maknanya dia ingat dia ingat qadar, dia ingat tarikh. Lama mana mari dia tak ingat. Hak teruknya ialah al-mutahayyiratu mutlaqan. Bila biasanya mau mari ni? Tahu. Lama mana kalau biasa mari lama tahu. Hak mau tahu ke dia? Letihlah.
Sebab itulah kita orang lelaki-lelaki tu jangan ambil hok tak tahu, tak reti, ambil hok salihah selalu dah. Tak apalah dia jadi bini kita pandai kita buatnya. Maksud mana mu nak ajar, mu ustaz mu nak mengajar orang lain je. Bini mu sendiri mu tak ada nak ajar. Kalau mu dia ajar apa dia tak dengar buah mum. Sama ada dia tak dengar dia macam-macam lah buat. Allah mengatuk yang macam-macam lah ni. Duk jangan ngaji sama seorang tu laki ustaz ni. Konon-konon nak ajar isteri lah ni. Awak ni betul lah ni boleh saya ni tok laki ni ustaz saya ni. Ajarlah. So lagi perangai dia duk main janggut ni janggut abel ni. Apa boleh? Tak boleh ni. Ada ustaz tu mana dia peramak pergi mengaji dengan mak wen mengaji. Dia mengaji tak sempurna lagi ni. Untuk boleh mengaji aku, mu tak dengar, aku suruh buat mu tak buat ni. Jadi maknanya kita kena cari hok kecil. Bak darah haid, nak tahu makna dia reti bak darah mana? Biasanya yang belajar agama lah. Dan kalau kita boleh baik kipu sikit-sikit je. Kita kena pantau. Para suami dia kena pantau lah. Kena tahu, kena test. Setara mana isteri kita buat tu kena ke tak? Dengan hok syariat. Dalam fiqh kata tu. Nyanyo kita ustaz kita tak ambil tahu. Kita anggapkan dia tahu. Mungkin dia mengaji sekolah Arab misalnya. Dia mengaji pondok misalnya. Dia mengaji pondok. Mungkin dia tak boleh dah mengaji lain. Mak dia pergi mengaji pondok. Bukannya dia duduk mengaji ni. Jadi maknanya tu kita kena pantau lah. Kalau tidak nyanyo lah. Nyanyo ni. Dia ramah perempuan ni dia tak tahu bak darah haid ni. Secara tak sengaja kita sendiri pernah di public, tempat public ni. Ya lagu mana orang perempuan ni benda-benda dalam kain pun dia duk kecek duk sembel biasa. Dia tahu ada orang jatuh dekat-dekat ni. Orang kata, "Mu tak pergi semaya ke mana?" Aku tak boleh semaya. 20 hari dah tak boleh semaya. Nak suka apa ada kalau gerai pun ada kata Allah bahasa kakak budak. Jadi mana 20 hari dah dia tak boleh semaya ni. Berat ni padahal paling terik 15 hari. Tu. Jadi gitulah maknanya nyanyo ni. Ada juga orang ada satu kisah di kampung kita sendiri. Ya walaupun ada pandangan ulama yang mengatakan menopause itu dia tidak ada hak umur. Tapi kebanyakan ulamanya adalah hak umur dia 25 tahun. Lepas pada tak ada di umur ni dekat 80 tahun dah. Orang zaman dulu kita kena maklum juga orang zaman dulu ni dia tak ada nak belajar, dia buat kerja. Kadang-kadang orang perempuan tu lebih kuat daripada lelaki buat kerja zaman dulu nak pelihara anak susah. Zaman dulu dia susah belaka, jari orang senang. Jadi cikgu tu habis ring kaya tu. Zaman dulu ni dalam kampung tu kalau ada cikgu ni. Cikgu sekolah darjah 4 je boleh jadi cikgu dah. Engkau zaman hari tu tak ada cikgu ni. Tapi nasib baik dia lah. Jadi mak kita kata, duduk sekelah dengan mak tu dulu ni jadi cikgu ni. Jadi mak dengan dia ni ada. Jadi maknanya ni. Begitu gapo saat ni. Saat ni. Maknanya anak rakyat kita. Umur dia tu sekitar dia amban 80 hari. Galik kat menopause lah. Jadi dia tu bila dah ala ketua ni barulah dia pergi ke masjid. Jadi itu yang sebagaimana banyaklah orang tua ni baru nak belajar betul tehah, tahiyat. Jadi dia pergi mengaji dengan Tok Guru Quran perempuan lah. Satu masa lama, seminggu lebih dia tak pergi. Bila berjumpa dengan Tok Guru perempuan, Tok Guru Quran ni, Tok Guru Quran tu tanya, "Bapa mak wem tak pergi, mak wem tak pergi mengaji?" "Aku tak boleh semaya," dia kata ni. Maksud dia keluar darah lah. Yalah maknanya maksudnya kena pahala pula darah. Kalau darah haid tu maknanya lagu mana cukup dah syarat-syarat dia tapi kalau dah umur 80 tahun enggak biasanya tak ada dah jadi nak ayatnya kecuaian ini membawa kepada dah lah baru nak mari ke masjid tua-tua ni lepas tu jadi lagu ni pula tinggal pula semaya kerana tak tahu tu kalau muallifu rahimahullah taala jadi cerita tu cerita mutahayyirah jangan. Kita kena beri nasihat mana ustaz-ustaz yang agak akrab dengan muslimat. Ada di kalangan kita ni maknanya dia pandai dengan muslimat ni. Masa pandai makna kuliah dia ramai muslimat tu. Pandai mayangi muslimat ni. Jadi kena pesanlah kepada anak-anak begitu juga kita ni bila kita tahulah kecuaian, kepincangan. Kita mula berfikir macam mana nak buat ni, nak buat program.
Sebab ada satu masa tu anak ni sampailah nak pergi singgah semaya jemaah. Jadi duduk belakang. Duduk belakang tu rupa-rupanya macam-macam kerana orang duduk belakang ni. Duduk semaya jemaah tu budak kita kata umur SPM lah. Dia boleh lagi duduk bergurau. Siapa ada rokok Dr. Imin dia ni. Kita kata Allah ni nyanyonya budak ni umur SPM dah ni. Maknanya tak sah semaya jemaah dia ni. Jadi daripada situlah kecuali itu membawa kepada kita rasa ni, tapi tak dah lah kita ni. Ini maksudnya kita kena tengok-tengoklah, pantaulah masyarakat ni. Dia macam sebab darah ini boleh lah. Pak Ustaz Azam pun boleh buat di sini ni. Daurah-daurah berkaitan dengan darah haid ni. Hak comelnya ialah ustazah lah. Tapi nak cari ustazah pun tak berapa. Kalau ustazah yang agak mahir biar mereka lah lebih sesuai ni. Jadi ustaz ni ialah al-maklum sajalah, boleh juga ni. Pak kita ustaz ni moga kita kejahatan kita nakal sikit ni. Tapi dia bezalah kita kalau mengajar budak-budak sekolah. Tak apalah kita nakal-nakal. Suruh demo tu suka-suka budak je lain ni. Tapi kalau ada orang perempuan kita pun segar juga ni. Tu. Jadi itulah maknanya kecuaian memahami. Toharah demo buat nyanyi kita ni. Demo tu Ustaz Hairati terlibat dengan politik. Jumpa kita gak baca ayat fatayammamu sa'idan thayyibah. Dia panggil ulama haid kita ni. Kita pun percaya juga kita dulu mengaji pondok pun. Bab-bab itu maknanya daurah dulu. Daurah ni baru ya istilah daurah. Daurah orang panggil ni. Dia pondok masa tu dulu hebatlah. Dia Terengganu dia ada 20 unit usrah ni. Kata maknanya hebat masa tu. Jadi maknanya makna dia buat nyanyi makna kita ni ulama haid. Apa dia buat nyanyi lagu tu. Mana saling menyempurnakan di antara satu sama lain. Kita tahu sekarang makna siapa-siapa dia tu tidak boleh nak merangkumi semua perkara. Jadi siapa orang itu maknanya maksud orang yang berdakwah tu banyak cara. Orang panggil dan penekanannya adalah berbeza-beza. Kalau dia mau terlibat dengan politik, alhamdulillah, terima kasihlah. Boleh kena ada pula orang-orang mana. Maknanya orang pondok berkena ada terlibat supaya nak seimbangkan. Tidak boleh. Boleh ke dia sebelakang lah. Begitu juga maknanya. Mana dia tak boleh. Kalau orang buka pondok, dia terlibat politik juga akan ada terjejah salah satu daripada. Kena tumpu. Mengajar, cara mengajar. Mengajar jadi pejuang Islam. Nak orang panggil tak sah semaya. Maknanya dah dah. Sedangkan itu satu dia panggil kecuaian yang merugikan. Jadi kita saling orang panggil membantu wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Kita tahu kita ada kelebihan ini, ada kekurangan ini. Sesiapa pun tidak sempurna zaman kita sekarang. Melihat kepada cara sistem pembelajaran yang ada wujud trend pelajar-pelajarnya malah lepas tu orang panggil trendnya orang panggil cara belajar begitu-begitu Jadi kita tahulah pencapaiannya setara mana Sepatutnya kita jadi bersatu tapi tidak duk badi-badi. Jadi badi nak menaki orang Mana dalam TikTok, dalam FB, dalam YouTube cara kau nak menaki orang lain tu. Jadi makna dah jadi terbiasa siapa orang kapuk, ramai orang awam orang kapuk ni palolah tengok ustaz-ustaz duk baloh dalam Jadi dia pun dah jadi dah jadi meluap tu. Sebab begitu keadaan gayanya tu. Jadi kalau kita buat kerja semata-mata mengharapkan penghargaan daripada Allah Taala, ini mana kekurangan yang tidak begitu menonjol yang tidak mana benda yang besar itu dimaafkan. Tapi kalau benda itu menyangkuti benda-benda yang tidak ada kompromi dalam agama, masalah itu tak boleh lah. Tu. Qala mu'allifur rahimahullah taala, wa yustathna min dzalika al-mutahayyiratu. Bagaimana fala kafarata, maka tidak ada kafarah bi watiha. Dengan wati akan dia akan mutahayyirah wa in haruma sekalipun haram. Walau akhbarathu bi haidiha, seandainya mengkhabarkan oleh haid, oleh perempuan, akan dia akan zauj. Ghalib lah, ambil mana ghalib mana zauj. Bihaidiha dengan haidnya. Jadi domain tu kita kembali kepada domain mafhum. Tapi berdasar kepada apa yang berlaku zaman kita sekarang ni, Allah dahsyat ni, dahsyat. Yang penzinaan itu berluasa ni, tak kira suami ni. Ada tok laki dah ni, dia biasa dah. Tu.
Ya betul kan, suami isteri pun ada dah perangai lagu ni. Babas tu Taning dalam YouTube pun dia ada disebut, dia kata perangai lagu ni. Benda tu kita bimbang takut berjerakit tempat kita. Maknanya orang panggil dia boleh bertukar ni benda-benda perangai orang kafir ni. Duduk-duduk lepas tu ni. Orang Islam kita pun dah kurang agama ni, dia tak takut. Sanggup ni buat kerja-kerja lagu ni. Jadi maknanya ni tak kira lah siapa nak sebab dia sebut dasar ni zauj atau ghair zauj ni. Jadi kepada sisi laki-laki itu dikhabarkan oleh perempuan bahasanya dia itu haid. Walam yumkin sidquha, dan tidak mungkinlah oleh nak membenarkan akan dia akan haid. Ialah payahlah menggoda haid ni. Walaupun suami isteri sekalipun payah juga kita aku nak tengok ni. Payah juga nak buat lagu tu ni. Tu. Kita maknanya takkan nak suruh ni. Walaupun isteri kita sekalipun ni. Itu kekebalan orang perempuan zaman-zaman sekolah kita. Dia ada sesi petang kita sekolah no. Sesi petang tu kalau madah mana hisah yang pertama itu mana pengetahuan agama Islam. Dalam seminggu tu ada 2 kali semaya zuhur tu mana sekali dengan ustaz lah di surah. Jadi yang pelajar perempuan juga hok sore tu juga uzur semua. Tak gaji tak uzur kata ustaz pun dia tahu tapi ada ustaz ni ada jadi dia malah payahlah ni. Pakai nak suruh selok ni tapi ada. Anda ni cikgu tapi dia tu orang tegah budak takut ke dia. Cikgu ni dia dah buka pondok. Dulu dia mengaji dengan anak. Dia mengaji lama lah di Lubuk Tapah. Dia cikgu sekolah vocational. Dia pencing apa dia buka pondok itu lah di Tanah Merah di Kelewek sana. Dia tak apa dia cerita ni, dia kata anak dia kata budak buat perangai lagu ni anak suruh tengok. Aku selok aku nak kelih. Dia kata begitu. Perik budak, tak berani nak berlawak. Dah tak kira dia nak selok. Tapi cara dia tu menyebabkan budak tu dia ada takutlah budak ni cara. Jadi maknanya ni makna suami isteri bukan kadang-kadang kita nak pastikan dia sungguh ke tak tu. Bukan mudah ni. Tu. Kita suami isteri kadang-kadang tu tika-tika clash begitu gak ni. Benda mudah-mudah pun tak boleh nak kecek kira ni. Ni nak suruh selok kain ni. Pun nyawi ke dia lah ni. Nabah ke dia lah. Walam yumkin sidquha, dan tidak mungkin oleh nak membenarkan akan dia. Lam yaltafit ilaha, tidak berpaling kepadanya. Kalau dia kata dia tu haid, tidak berpaling, makna tak ambil kira lah dia rakyat tu. Maksud kita pakai dia tu tidak haid lah. Itu makna tidak berpaling kepadanya. Wa in amkana, dan sekiranya seandainya termungkinlah boleh wasaddaqaha, dan membenarlah dia seorang suami misalnya kita kata dia membenarkan akan isteri yang mengatakan dia haid, haid ni. Jadi hurrima, diharamkan dia wati. Kalau tak tidak boleh dia wati sebab tidak iltifat kepada khabar dia saat ni. Hurrima watuha, diharamkan akan wati akan dia, dan dia membenarkan akan dia. Dan mungkin ada cara untuk nak mengecek akan dia. Wa idza kadzabaha fala, dan apabila mendustalah oleh suami akan dia akan isteri, walaupun mungkin untuk dia cek tapi dia kata dah mungkin tidak haid. Tu kadzaba, takdzib daripada suami terhadap isteri saat ni. Tu lagi kata dah mungkin tidak haid. Fala yuharram lah, makna tidak diharamkan, makna fala yahrum tidak haram, boleh dia jemuk ikut. Tu li'annaha, kerana bahawasanya isteri saat itu rubbama anadathu, boleh jadi perangai kerah, orang panggil kerah kain, orang panggil mengerah kain akan suaminya berkain, maknanya kerah saja. Dia kata hei dia tak sewi. Dia tak sewi. Apa tak sewi? Dah. Habis dia tak sewi duit. Dia tak sewi kata pasal dia kata hei tak leh, ambo hei. Tu. Tak lagi mung ni saja ni, kena mung ni. Jadi kalau tidak ada makna kepastian, makna tidak diharam, boleh dia jimuk. Tu. Wa rubbama anadathu wa li anna al-asla adamu tahrim, dan kerana asalnya ketiadaan haram isteri itu. Dia asalnya kalau tidak isteri haram lah. Tapi dah bila jadi isteri itu halal molek-molek. Lepas tu bila suami isteri halal. Lepas tu halal dengan haram tu ketika haid dia mari daripada halal dulu, asal dia ialah halal. Ni semua kepada suami isteri ni. Kalau tak jadi laki bini lagi tu asal dia haram. Bodoh ni asal dia ialah haram.
Sebab itu dia perlu kehati-hatian dalam bab wuduk ni. Sebab maknanya ni, makna dia tu asal dia tu haram. Kemudian jadi. Tapi ni, orang panggil mana bila dah berkahwin maka jadi halal. Jadi asal dia halal lah. Bi khilafi man 'allaqa bihi talaqaha. Bersalah mereka yang mentaklikkan dengannya dengan haid akan tolaknya, cerainya, cerai isterinya. Dia taklik kalau mau mari haid mu tercerai. Pak bini raya kata, bini nak ambo haid. Ni, tu. Wa akhbarathu, menkhabar oleh haid, ini mana istilah akan dia akan zauj bihi bil haid. Nah, sedangkan dia sudah ta'liq dengan orang panggil haid, cerah. Fa innaha tatluqu, maka bahasanya perempuan itu ialah tercerai iyo. Nah, wa in kadzabaha, sekalipun tok laki kata belawak, mu tidak haid. Mana boleh haid ni? Tu. Tok laki dia kata tercerai juga, jatuh, tolak. Limadha? Litaqsirihi, kerana cuainya suami zauj fi ta'liqihi bima la yu'rafu. Kerana kecuaian dia pada mentaklikkan tolak sana itu dengan baris hak dia tidak diketahui akan illa min jihatiha, malaikat daripada pihak isterinya. Itu kecuaian dia. Sepatutnya kalau dia nak taklik, dia mestilah sesuatu perkara yang dia juga boleh tahu benda tu. Kalau begitu haid ni, orang perempuan je tahu dia haid. Itu taksir dia. Jadi seolah macam orang panggil hukumnya kepada taksir dia. Habaq pun mutaklik dengan tolak, dengan haid. Kerana haid ni hanya diketahui daripada sahibud dar lah. Tuan rumah makna perempuan itu sendiri. Itu makna taksir daripada dia, jawab dia ni. Yalah moga ni cerah-cerah ni yalah. Sebab tu ada mana ada rojak ni. Tika nak marah tu memanglah. Ustaz, tapi ustaz, saya cerah dia tu masa saya marah. Memanglah mana ada orang cerah, ada orang cerah ada lain ni tenik. Itu yang terbaik ni. Ihsan nak lepas pun dengan, tapi jaga orang. Jaga. Biasa-biasanya. Jadi Allah Taala ni menganjurkan kita ihsan pada semua perkara. Bukan nak menceraikan isteri pun yakni memberikan, jangan memudaratkan mereka. Mana cerah adalah haid, haramlah memanjakan endah tapi tidaklah pisah sengeling nak suruh sakit hati. Dia begitulah perangai. Bila orang panggil nak pasang suami isteri dia sakit hati tu jadi nak pergi pada muka je tu kerja areanya tapi lepas pada tu menyesal jadi maknanya wala yukrahu, habis wala yukrahu, dan tidak dimakruhkan tabakhuha, nyanyo tapi tak apa zaman lalu munggu kedah ni. Jadi tidak dimakruhkan masukkannya al-haid. Dia tu datang haid patut duk masuk ke kita, tidak makruh kita duk makan bekas tangan dia. Wala isti'malu ma massathu, dia tidak makruh juga duk guna barang yang menyentuh perempuan haid ni akan dia mimain daripada air. Ni kena ni tu. Au ajinin, ajin tu gandum yang dikamil. Ni bekas ni. Au nahwi atau seumpamanya. Tak saya guna sabun ni pak apa beli sabun baru pula ni. Muduk guna aku nak mandi kan. Jadi tidak makruh pun. Tak ada masalah. Wasaminum, dia suruh minum dah tu. Dia suruh minum kat maknanya kena beradu lah. Munasabah dengan wathaminu al-istimta'u ila akhir, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu bis-shawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'un alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka al-'ilma khaifin wa inabatal mukhbitin wa syukras sabin wa tabatas. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillah.